Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum, bersama saya Piyu Rahmat dalam rancangan Ummati. Ummati, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, walaupun kami berada jauh daripadamu, tetapi engkau hidup dalam hati-hati para pencintamu. Subhanallah, seperti biasa, kita akan bertemu dengan tetamu istimewa, orang yang luar biasa untuk dijadikan panduan dan pedoman berkaitan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kali ini kita akan bertemu dengan seorang ibu kepada anak-anak, bahkan mendidik anak bangsa kita, seorang pensyarah bagi pegawai perubatan dan seorang pakar dalam bidang sakit puan, dan juga seorang pengarah bagi Pusat Citra Yusti Kebangsaan Malaysia. Sebenarnya saya sudah berada di hadapan rumah beliau. Jom kita ketuk pintu dan bertemu beliau, insya-Allah. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doktor sihat ya? Alhamdulillah, Ustaz. Masya-Allah. Tuan-tuan dan puan, inilah tetamu istimewa kita pada hari ini, Profesor Dr. Harlina Siraj. Masya-Allah. Semua orang pernah jumpa doktor di kaca TV ataupun mendengar suara doktor. Subhanallah, doktor. Bagi makan ikan ke, doktor? Ada ikan-ikan daripada ni ikan sungai ni. Ikan sungai. Ustaz. Apa jenis ikannya, doktor? Okey, adalah ikan lampam. Lampam. Ikan kelah pun ada. Allah. Kura-kura pun ada. Subhanallah, doktor. Ini antara aktiviti doktor lah selain daripada menjadi pengarah Pusat Citra. Subhanallah. Kami berkongsi alma mater. Saya UKM. Ya, betul lah dia. Subhanallah. Doktor, selain daripada membelikan, apa sebenarnya aktiviti harian Dr. Harlina Siraj? Okey, saya rasa kalau pagi tu kena start dengan baca Quran dulu. Kena bagi sarapan kat rohani. kita punya rohani dulu. Betul. Kemudian yang paling saya suka adalah bersarapan dengan ibu saya. Waktu pagi, kan, sarapan dulu berdua, sembang-sembang dulu. Kemudian sekarang ni kita kerja dari rumah, kan. Kemudian barulah pergi ke stesen masing-masing untuk buat kerja kita. Tapi yang penting tu adalah masa bersama keluarga tu. Saya rasa itulah yang paling saya hargai. Subhanallah. Doktor saya tengok di mana-mana senyum, gembira, subhanallah. Apa sebenarnya rahsia mengekalkan positiviti tu? Dia agaknya kan dia begini je lah. Kalau kita hidup di masa akan datang, kita sentiasa akan rasa resah gelisah. Jadi orang yang anxiety ni kan, Ustaz, dia sebab dia hidup di masa depan. So asyik tak tahu je kan, kod-kod macam ni apa jadi nanti kan. Tu jadi dia resah. Tapi kalau duduk di masa akan lepas silam, dia jadi depres, jadi murung sebab tak habis-habis duk menyesali aja kan. Jadi kita hidup dalam masa hari ini, insya-Allah ya, mensyukuri apa yang dah kita dapat dan kita berharap, takut dan haraplah. Raja dan ya. Subhanallah, Prof. Subhanallah. Prof, subhanallah, mereka mungkin kenal Prof sebagai pakar motivasi, dan apa lagi tugas-tugas hakiki Prof? Okey, kalau saya merupakan pendidik kepada pelajar perubatan, ya. Tu kita panggil tu sebagai clinician educator. Maknanya pendidik yang juga merupakan pakar klinikal, kan? So jadi emphasis saya adalah untuk membangunkan profesionalism anak-anak ni yang bakal menjadi doktor. Sebab pesakit sebenarnya dia nak jumpa doktor yang akhlaknya baik, ya, tutur katanya sopan, ya, mukanya manis. Jadi tak mestinya pandai saja, tapi kena ada semua, ya, sifat-sifat insaniah yang mulia ni. Sifat-sifat insaniah dalam bidang kedoktoran. Ya. Doktor, saya ada kawan doktor juga, dan kadang-kadang mereka ni rasa stres dengan kerja. Memang. Sebenarnya apa menyebabkan mereka ni rasa stres? Pemikiran ke ataupun sebenarnya workload? Ustaz, jadi doktor ni kita kena buat keputusan. Baik. Ya, dan keputusan kita ada implikasi kepada pesakit kita. Keputusan sama ada nak masukkan pasien ni masuk dalam ward ke atau terus tengok dekat klinik dan suruh dia balik. Datang lagi dalam 2 minggu. Baik. Itu bukannya senang nak buat keputusan tu. Dan bila kita pasien dah masuk dalam ward, apa ubat nak bagi ni? Kan? Dan akhirnya boleh tak nak discharge? Itu tu je pun Ustaz dah boleh menjadikan seorang tu sangat tertekan. Sebab keputusan dia tu kalau tak betul, boleh menyebabkan nyawa dan juga kesihatan pesakit dia. Subhanallah. So kita fahamlah sekarang ni bahawa doktor-doktor mempunyai tanggungjawab yang besar, dan tanggungjawab yang kita rasa sebenarnya kalau diberikan pada orang biasa-biasa, barangkali kita tak mampu untuk memikulnya. Subhanallah. Terima kasih banyak Prof atas tunjuk ajar. Subhanallah. Prof, subhanallah Prof. Cantik rumah Prof. Alhamdulillah. Gabungan tradisional dan juga moden. Okey, itu sebab nak ajak Ustaz masuk dalam ni. Subhanallah. Kan, tak boleh dekat depan saja. Silakan. Boleh Prof, jom insya-Allah.
So saya mau jadi jutawan, sebenarnya itu yang jadi cikgu tu. Jadi menjadi jutawan akhirat. Ya, betul. Subhanallah. Saya ni mendidik pelajar perubatan. Kita tahulah kalau kita nak jumpa doktor, kalau boleh kita nak yang paling berakhlak mulia. Kan? Maksudnya yang mukanya manis, hatinya baik, ya, perkataan dia teratur, kan? Sabar ni pula tak ada tepi, tak ada hujung. Sabar, 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 sabar dan sabar lagi. Sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sampai juga saya ke teratak Prof. Subhanallah. Alhamdulillah. Kami berkenalan sebelum ni di forum-forum. Subhanallah, Prof banyak kali kata mai rumah. Alhamdulillah hari ni sampai. Ya, Alhamdulillah. Prof. Subhanallah. Dan tuan-tuan dan puan, banyak yang tak tahu sebenarnya Dr. Harlina Siraj adalah doktor perubatan dengan pengkhususan pakar sakit puan. Betul. Tapi Prof, persoalan paling besar, kenapa Prof memilih kerjaya sebagai pendidik, sebagai pensyarah berbanding mungkin membuka klinik dan mengambil keuntungan ataupun kita kata lebih selesa lah Prof dalam dunia klinikal. Jadi kenapa Prof memilih untuk menjadi pendidik? Okey. Sebenarnya Ustaz, soalan tu selalu sangat kena tanya. Sebab kemungkinan yang paling biasa bagi pakar dalam bidang macam saya ni, perbidaan sakit puan ni memang kita punya praktis sendirilah kan. Apa yang saya idam-idamkan adalah supaya saya boleh menjadi seorang pendidik. Sebagaimana yang Rasulullah SAW adalah seorang muallim kan. Dan kita pun jadi macam ni Ustaz sebab kita dididik pertamanya oleh ibu bapa kita, kemudiannya oleh guru-guru kita. Dan saya mempunyai peluang sebenarnya kan Ustaz untuk mendidik siapa dia? Doktor pula tu. Kan? Jadi dapat tu pahalanya tu. Dan itu bukan hanya di dunia ni tapi juga nanti ya ketika di alam barzah dan seorang-seorang tu antara tiga perkara tu guru ada semuanya. Ya, dia ada ilmu yang dimanfaatkan, dia ada sedekah jariah. Ada cikgu ni sedekah dia banyak. Ya, bukan saja dari sudut masa kita, ya, air mata kita, keringat kita ya. Dan tentu sekali anak yang mendoakan. Anak yang mendoakan ni Ustaz, dia bukannya anak yang memang lahir daripada Bukan anak kandung. Ya, anak kandung. Tapi anak tu adalah siapa saja yang dia didik. Kan dan untuk itu guru ada berapa ratus berapa ribu anak murid tu dan sekiranya anak-anak ini mendoakan kita, bayangkan. So saya mau jadi jutawan, sebenarnya itu yang jadi cikgu tu. Jadi menjadi jutawan akhirat. Ya, betul. Subhanallah, satu visi dan visi yang sangat jelas daripada Dr. Har. Subhanallah, Prof Doktor hari ini memperjuangkan isu-isu wanita. Yang selama ni wanita kadang-kadang disenyapkan, dikunci mulut mereka, anak-anak, subhanallah. Jadi Prof, sebenarnya apa big why? Matlamat paling besar Dr. Harlina Siraj hari ini memperjuangkan hak wanita dan anak-anak yang kadang-kadang mereka ini ditindas. Okey. Dia ada antara dua sebabnya. Satu, saya alhamdulillah dibesarkan oleh seorang bapa, ya, almarhum bapa saya ni seorang yang sangat mencintai wanita. Okey. Saya lihat itu hari-hari dalam kehidupan dia, layanan dia terhadap ibu saya dan 5 anak perempuannya. Ya, jadi saya tak pernah nampak adanya perbezaan antara anak lelaki 3 orang dan 5 orang anak perempuan dia. Ya. Dan itulah ya, disebabkan itu saya membesar menjadi siapa saya ni ya. Saya ada keyakinan diri, saya rasa ada kepimpinan begitu. Dan kemudian bila saya jadi pakar sakit puan pula, saya dapati wanita yang datang ke klinik saya, ke ward saya, kebanyakannya tu sebelum dia sakit fizikal tu, Ustaz, dia banyak sakit yang lain dulu ya. Sakit daripada konteks emosinya, sakit daripada konteks ya kognitif dan intelektual dia ya, dan kebanyakannya tu kerana adanya jurang ni. Dan ketika tu saya nampak ya Ustaz, saya tak boleh harapkan wanita yang didera ya ataupun remaja yang hamil luar nikah ini untuk membela nasib mereka. Siapa yang mesti ke depan? Mestilah wanita seperti saya yang tak pernah kena jentik pun oleh bapa saya atau suami saya ya untuk menjadi suara bagi mereka. Macam ni sebenarnya Ustaz. Kalau untuk yang mangsa di bawah, kita kena berikan pemerkasaan. Tapi untuk yang pemangsa-pemangsa ni kita kena bagi dia empati, ya, rasa belas kasihan, ihsan supaya dia pastikan qawama dia tu. Ya, dia punya tanggungjawab, dia punya peranan itu untuk melindungi, untuk menjaga itu akan digunakan sebaik mungkin dan bukan dieksploitasi. Betul. Tu dia.
Prof, saya nampak Prof juga aktif dalam aktiviti kebajikan dan kesukarelawanan. Okey. Subhanallah, dalam sibuk mendidik hari ini juga turun ke masyarakat untuk membela orang-orang yang kesusahan ataupun orang-orang yang tidak ada nasib baik. Prof, sebenarnya apa sebenarnya yang Prof belajar daripada aktiviti kebajikan dan kesukarelawanan ini daripada sisi pandang seorang umat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Baik, sebenarnya yang mendorong adalah hadis yang Rasulullah katakan kita ini ibarat satu badan, apabila satu sakit yang lain pun menderita kesakitan. Kita sebenarnya semakin baik apabila kita memastikan orang lain di keliling kita pun baik. Jadi dalam Islam kita tidak dididik untuk menjadi individualistik. It's not me, myself, I and mine gitu kan. Mungkin itu satu konsep yang sangat ketara dalam konteks modernism. Saya mengajar falsafah sekarang ni. Itu yang jadi so kita lihat kalau misalnya penumpuan falsafah barat itu dia banyak menumpu kepada individu. Hak dia, apa yang dia nak buat kan. Kalau boleh tak nak ada apa-apa pun langsung batasan dan halangan. Tetapi kita diajar bahawa kita ada hak kolektif dan hak individu. Dan hak Allah. Yang paling penting hak Allah. Bila kita boleh dapatkan hak kita bila kita jalankan tanggungjawab kita. Dan apabila bertembung antara hak individu dan hak kolektif, maka hak kolektif itu mesti menang. Dan kita, kalau kita nak duduk dalam masyarakat lah, kalau kita nak duduk seorang-seorang dekat tengah hutan ke dekat tengah laut, biar apa ya? Tapi kalau nak hidup, pembabitan kita dalam masyarakat sangat penting. InsyaAllah. Subhanallah. Jadi tanya diri kita, adakah kita memberi kebaikan kepada masyarakat ataupun tidak? Subhanallah. Jadi Prof, kita tengok sekarang dalam postmodern, falsafah Prof, pada dunia moden ni, subhanallah, kadang-kadang kita tengok hilang adab para anak murid. Lagi-lagi sekarang kalau kelas online, mereka ni boleh saja buka dan mereka tidur. Jadi Prof, macam mana Prof sebagai pendidik mulai isu akhlak yang sebenarnya Nabi sangat tekankan? Baik. Sebenarnya kalau saya mulakan begini dululah. Anak-anak kita hanya akan belajar akhlak gurunya. Jadi kalau kita nak anak-anak kita mempunyai akhlak yang mulia, gurunya dulu. Saya ni mendidik pelajar perubatan. Kita tahulah kalau kita nak jumpa doktor, kalau boleh kita nak yang paling berakhlak mulia. Kan? Maksudnya yang mukanya manis, hatinya baik, perkataan dia teratur kan. Dan dia nampak sangat keikhlasan dia. Jadi untuk itu, saya pertamanya kena menunjukkan tu dulu. Kerana kalau anak murid kita tak nampak akhlak gurunya, macam mana dia nak orang kata melakukannya bila dia sendiri menjadi doktor nanti kan. So kami ni pula doktor ni kena menegur pesakit selalu. Kan? Pesakit ni kita bagi ubat ni, ubat tu datang 2 bulan lagi tak baik-baik juga. Yang paling penting kat ialah akhlak ni pula Rahmat Ustaz adalah sabar. Dan syukur. Kan? Sabar ni pula tak ada tepi, tak ada hujung. Sabar dan sabar lagi. Sabar. Itulah dia. Subhanallah. Sabar tiada tepi dan tiada hujung. Tak ada. Subhanallah. Satu perkataan yang sangat menarik untuk menggambarkan kita diuji pada masa sekarang, akhir zaman, kita perlu bersabar dan sabar-sabar. Subhanallah. Profesor Dr. Harlina Siraj, ini adalah soalan yang sangat berat. Dan soalan ini sepatutnya kita tanya dalam diri setiap mukmin, setiap muslim. Siapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mata Profesor Dr. Harlina Siraj? Okey. Rasulullah SAW ini adalah saya punya idola ataupun contoh teladan yang sangat penting dalam hidup saya. Kenapa? Sebab daripada Rasulullah SAW itulah diterjemahkan Al-Quran itu. Mungkin kita lihat Al-Quran itu sebagai teksnya dengan ayat-ayat kalam Allah. Tetapi bagaimana dia diterjemahkan, kita lihat dalam kehidupan Rasulullah SAW. Jadi, the next after Quran adalah Rasulullah SAW. Jadi, itulah pada saya pentingnya seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam merupakan ikutan, panduan, pedoman, dan subhanallah pasti kalau kita hari ini senantiasa fikirkan seperti mana Prof sebutkan tadi bahawa apa yang Rasulullah akan melakukan pada waktu ini, maka insya-Allah kita akan nampak adanya guidance, adanya pedoman daripada sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kumpulan yang pertama pulang dan mereka bertanya kepada kumpulan itu, apa khabar tentang Rasulullah? Walaupun suami mungkin ada, tapi jangan suami ditanya tentang jangan Rasul. tanya Rasulullah. Allahu akbar. Wahai muslimah, suami kamu syahid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah suamiku datang, kepada Allah suamiku dikembalikan. Apa khabar dengan Rasulullah? Allahu akbar.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih Prof sebab tadi mengingatkan kita bahawa cinta bagi seorang anak perempuan, seorang ibu ataupun seorang wanita itu adalah cintanya kepada Nabi SAW melebihi kepada cinta kepada mana-mana lelaki dalam dunia ini. Dan Prof tadi dengan jelas sebut bahawa suaminya Ustaz Zul bukan cinta yang pertama bagi seorang wanita, tapi adalah Rasulullah SAW. Dan bila cerita tentang kecintaan wanita, kadang-kadang kita lupa nak highlight Prof tentang cinta-cinta sahabiah. Sahabat adalah lelaki, sahabiah adalah wanita. Wanita-wanita dalam dunia Islam ini mencintai Nabi lebih daripada segalanya. Dan ia dibuktikan dalam sebuah sirah yang saya petik daripada kisah Syekh Rahimuddin Al-Bantani. Syekh Rahim ni subhanallah, dia suka menceritakan tentang cinta. Dan Syekh Rahim dia ceritakan tentang satu ketika Rasulullah SAW dan para sahabat pergi berperang. Tapi ada wanita-wanita yang tak ikut berperang sebab kekurangan kepakaran. Bukan kerana gender, bukan kerana jantina, tapi kekurangan kepakaran. Sayyidina Aisyah dan juga isteri Nabi yang lain juga datang sebagai bantuan kesihatan. Tapi ada wanita yang duduk di Madinah Al-Munawwarah. Dan seperti mana kita maklum Prof, bahawa perang Uhud merupakan perang kekalahan besar bagi Nabi dan para sahabat. Dan ketika tu ada seorang utusan, dia akan pergi balik ke Madinah untuk beri laporan. Sebab ramai yang menunggu berita. Betul. Dan haram bagi perang untuk membunuh utusan. Dan utusan ni akan balik ke Madinah beritahu keadaan semasa. Dan ketika utusan itu sampai ke Madinah Al-Munawwarah, dan ketika itu ramainya sahabiah, sahabat-sahabat Nabi wanita, mereka tanya, apa khabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan ketika itu apa kata utusan? Umat Islam kalah besar dan Nabi SAW sekarang sedang diserang daripada kiri dan kanan Allah. Dan ketika itu para sahabat dia tak boleh duduk diam Prof. Sebab kecintaan, mereka pakat keluar daripada bumi Madinah menunggu Rasulullah. Sebab mereka nak tengok mata mereka sendiri macam mana keadaan Rasulullah. Dan saya teringat mak saya satu ketika Prof, kakak saya balik lewat disebabkan kesesakan lalu lintas. Dan saya ingat lagi mak saya walaupun dia dah call kakak saya tanya kat mana sekarang, kakak saya kata dah dalam perjalanan. Sepatutnya boleh rasa lega. Tapi tak, tetap mak saya keluar rumah dan menunggu mana kakak saya. Betul. Sampai nampak depan mata. Betul, baru rasa lega. Begitu juga sahabiah, mereka boleh saja tunggu utusan bagi tahu berita, tapi tak, mereka keluar bumi Madinah, mereka tunggu mana Rasulullah. Dan seperti mana kita tahu bahawa peperangan ni mereka akan balik daripada medan perang tu satu batalion, satu kelompok. Dan pulanglah kelompok yang pertama dan di dalam itu tak ada Rasulullah SAW. Dan lihatlah bagaimana wanita ketika itu sahabiah mereka keliling kumpulan yang pertama pulang dan mereka bertanya kepada kumpulan itu, apa khabar tentang Rasulullah? Walaupun suami mungkin ada, tapi yang suami ditanya itu jangan tanya Rasulullah. Allahu Akbar. Dan ketika itu ada seorang sahabat Nabi, dia perasan ini adalah isteri sahabat dia. Dia kata, wahai muslimah, wahai fulanah binti fulanah, wahai fulanah binti fulanah, ketahuilah suami kamu telah syahid. Diberitahu tentang keadaan suami sahabat tadi. Maka apa kata sahabiah tadi, kata apa? Khabarkanlah kepada aku tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai muslimah, suami kamu syahid. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Daripada Allah suamiku datang, kepada Allah suamiku dikembalikan. Apa khabar dengan Rasulullah? Allahu Akbar. Ini kecintaan para sahabiah pada waktu itu. Dan kadang-kadang kita mungkin rasa ini cerita seolah-olah tak masuk akal. Tapi ia bukan tak masuk akal, belum masuk akal kita. Dan ketika itu kita kena faham kenapa sahabiah begitu mencintai Nabi, kerana tak kala para lelaki zaman jahiliah membunuh anak perempuan, meletakkan wanita hanya objek sebagai pemuas hawa nafsu, dan para wanita ketika itu jika datang haid mereka diletakkan di tengah padang pasir sehingga haid mereka kering. Wanita ketika itu mereka dinyorokkan di dalam bilik-bilik sehingga hilang bau haid mereka. Tapi apabila Rasulullah datang, Rasulullah angkat para wanita. Sebab itu bagi mereka, Rasulullah itu lebih berharga dan lebih dicintai berbanding suami mereka ataupun anak mereka. Allah. Dan balik kelompok yang kedua. Dan ketika balik kelompok kedua, mereka sekali lagi kerumun kelompok kedua nak tanya tentang Rasulullah. Dan ia berterusan apabila ada sahabat bagi tahu, wahai muslimat, ketahuilah abang kandung kamu telah meninggal dunia, adik lelaki kamu telah meninggal dunia, anak kamu telah meninggal dunia. Dan mereka tetap berkata, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa khabar tentang Rasulullah? Sehinggalah satu batalion, Prof, yang ada Rasulullah dalam tu, dan kita tahu perang Uhud Rasulullah patah gigi dan Rasulullah cedera teruk.
Dan ketika itu, para sahabat dia kata apa kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, hilang segala kedukaan, hilang segala kesedihan, hilang segala perkara yang telah membebankan hati kami, ya Rasulullah, apabila kami melihat Engkau selamat, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, telah pergi suami kami, telah pergi anak-anak kami, tetapi kebahagiaan bagi kami apabila melihat Engkau selamat, ya Rasulullah. Dan pulanglah mereka ke rumah mereka masing-masing, dan kali ini mereka mula meratapi kehilangan anak dan juga suami mereka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga insya-Allah dalam keluarga kita, anak-anak kita, isteri kita insya-Allah mencintai Nabi seperti mana sahabiah mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya rasakan apa yang dah saya buat ni sangat sedikit daripada apa yang Rasulullah SAW dah korbankan. Ya? Dan mungkin tak boleh nak dibandingkan langsung. Saya selalu rasakan tak ada tercabutnya satu bulu daripada badan ni atas dalam perjuangan Islam dibandingkan dengan Rasulullah SAW. Tapi saya yakin itu yang menjadi motivasi. Kadang penat tu kita kata, alah ni sikit saja. Kalau misalnya kita teruskan juga untuk dapat kasih sayang Allah dan juga peluang untuk bertemu Rasulullah, so why not? So itulah insya-Allah yang menjadi motivasi dan juga pendorong yang paling kuat. InsyaAllah.